Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua pelajar tingkatan 2 Mahajuruh. Okay, so sekali lagi kita terpaksa jugalah untuk bertemu sua secara atas talian. Okay. Terlebih dahulu saya ingin minta maaf lah sepanjang 2 minggu sebelum ni saya tak masuk kelas disebabkan saya kena jaga exam percubaan SPM di Dewan. Okay. So saya ingat last kelas yang sebelum ni kita ada menyentuh sedikit tentang galaksi. Okay, dan juga telah kita sentuh berkenaan jenis-jenis galaksi dan bagaimana galaksi ini terbentuk. Okay. So hari ini kita akan rasanya kita akan ulang kaji balik tentang kelahiran dan juga kematian bintang. Okay, dan kita akan cuba habiskan sampai ke bab ke-12 lah, insyaAllah. Right. So saya harap anda semua ada membawa balik buku teks anda lah. Okay. So berkenaan dengan kelahiran bintang. Okay. So bintang ini dilahirkan daripada nebula. So apa tu nebula? Nebula ni ialah awan yang sangat besar. Kalau dekat angkasa lepas ni dia ada awan yang sangat besar. Okay. Gugusan-gugusan awan yang sangat besar yang kita panggil sebagai nebula. Okay. So nebula ni terdiri daripada debu dan juga gas-gas seperti hidrogen dan juga helium. Okay. So dia membentuk awan yang sangat besar di angkasa lepas. Okay. So apa yang berlaku ialah gas-gas dan debu-debu ini juga akan ditarik oleh satu daya tarikan graviti yang kuat. Okay. Di mana tarikan graviti ini akan menarik dan akan membentuk satu gumpalan awan. Okay. So dia akan menarik apa sahaja yang ada di nebula ini, okay, ke satu titik. Okay, iaitu titik daya tarikan graviti tersebut. Okay. So lama kelamaan apa yang berlaku ialah dia akan menyebabkan gas-gas ini dia akan mula mengecut dan termampat. Okay. So dia akan mengecut dan juga termampat sehingga menjadi sangat padat dan membentuk satu teras. So ini panggil sebagai teras dalam. Okay. Dan setelah itu dia akan mengecil. Okay. Dia akan mula mengecil dan menjadi semakin padat. Okay. So apa yang berlaku selepas itu ialah bila daya graviti itu semakin kuat, okay, semakin padat, lama kelamaan tekanan bertambah. So bila tekanan bertambah, automatically suhu pun akan bertambah. Okay. So tekanan dan juga suhu akan bertambah. Alright, dan apa yang berlaku ialah gas hidrogen akan ditukarkan kepada gas helium dan lebih banyak lagi tenaga haba dan juga tenaga cahaya dihasilkan. Sebab itulah bintang kenapa ia sentiasa bercahaya, sebabkan oleh proses yang dipanggil sebagai satu proses pelakuran nuklear. Okay. Di mana gas-gas ini akan menyebabkan berlakunya pertukaran antara gas hidrogen kepada gas helium. Okay, bila gas hidrogen bertukar kepada gas helium dilakurkan bersama, maka dia akan membebaskan sejumlah tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Alright, maka apabila ini berlaku, kita boleh katakan bahawa bintang itu sudah pun dilahirkan. Okay, dan bintang ini akan sentiasa membebaskan tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Okay, dan dia ada banyak jenis bintang bergantung pada saiz. Ada bintang yang mungkin bersaiz sederhana, ada bintang bersaiz besar, dan ada bintang bersaiz sangat besar ataupun super besar. Okay. So, lama kelamaan apa yang hidup pasti akan mati. So, kita pergi kepada kematian bintang, kita dapati bahawa dalam konteks kematian bintang ini, dia ada banyak cara dia. Okay. Dia bergantung pada saiz bintang tersebut. Okay. Jika saiz bintang itu bersaiz sederhana, okay, dia akan menyebabkan dalam proses kematian bintang ini, dia akan mula mengembang dan akan menjadi raksasa merah. Okay. Dan bila dia menjadi raksasa merah, lama kelamaan dia akan mula mengecil kembali dan akan menjadi satu entiti dipanggil sebagai bintang kerdil putih, ataupun white dwarf. Okay. So bintang kerdil putih ini dia menghasilkan haba yang sangat tinggi, betul dia warna putih. Alright. Dan dia juga satu entiti yang sangat padat, sangat mampat, sangat tinggi tekanannya dan juga daya tarikan gravitinya. Okay. So inilah bintang kerdil putih. Dan jika bintang itu bersaiz besar, okay, dia akan mula evolve kepada raksasa merah dan kemudian dia akan membesar lagi menjadi super raksasa. Okay. Dan apa yang berlaku ialah bintang ini selepas menjadi super raksasa, dia akan meletup, yang dipanggil sebagai letupan supernova. Okay, letupan yang sangat kuat. So bila berlakunya letupan supernova ini, dia akan membebaskan sejumlah tenaga cahaya yang sangat tinggi
Even pada waktu siang pun kita boleh nampak cahaya yang terbentuk daripada letupan supernova ini. Sangat kuat dan akhirnya dia akan ditarik kembali untuk menjadi entiti yang panggil bintang neutron. So nama pun dah jelas, bintang neutron. Bintang ini dia lebih kecil sedikit daripada bintang kerdil putih dan dia mempunyai charge elektron yang sangat tinggi. Dan bintang ini jika dilihat daripada jauh, dia akan mula berkelip warna merah, biru, merah, seperti itu. So itu ialah bintang neutron. Last sekali, jika bintang yang asalnya ini bersaiz super besar, sangat besar, dia akan mula mengembang menjadi sama juga raksasa merah. Dan dia juga akan mengembang lagi menjadi super raksasa dan akhirnya meletup dalam letupan supernova, lalu menghasilkan apa dipanggil sebagai lohong hitam ataupun the black hole. Yang di mana lohong hitam ini, kalau ikutkan teori yang diketengahkan oleh saintis-saintis astrofizik, lohong hitam ini dia tiada penghujung. Dia tiada penghujung. Ke mana dia pergi, kita pun tak pasti. Apa sahaja yang berhampiran dengan lohong hitam ini akan ditarik masuk ke dalamnya. Sama ada cahaya, haba atau apa sahaja entiti yang menghampiri lohong hitam ini akan ditarik masuk. So ini ialah kelahiran dan juga kematian bintang. So, jika kita nak bandingkan, bintang ini, kita ada beberapa ciri yang kita boleh gunakan. Ada 5 ciri. Yang pertama, kita boleh tengok kepada warna bintang itu, kepada saiz bintang itu, kepada suhu bintang itu, kepada jarak bintang itu dan juga kepada kecerahan bintang itu. So, jika merujuk pada buku teks kamu, muka surat 246, kita boleh tengok tentang perbandingan daripada segi warna. Kita ada bintang yang warna pada merah, jingga, kuning, putih, biru putih dan biru. Di mana kita tengok dari segi warna ini pun kita dah boleh kenal pasti dia punya suhu. Di mana bintang merah paling sejuk, di mana suhunya hanya kurang daripada 3,500 darjah Celsius. Kelvin. Jika dibandingkan dengan bintang berwarna biru, di mana dia boleh mencecah melebihi 25,000 darjah Kelvin. So inilah, pada merah sangat sejuk, biru sangat panas. So kita boleh buat perbandingan bergantung pada warna pun dan berapa panas ataupun sejuknya bintang tersebut. Dari segi saiz, kita ada bintang tadi kita ada bintang kerdil, kita ada bintang yang raksasa dan juga bintang super raksasa. Dan juga bergantung kepada kecerahan bintang. Kecerahan bintang ini bergantung kepada jarak bintang dengan kita lah ataupun bagi bumi ini. Semakin dekat, semakin cerah, semakin jauh, semakin malap. So ini berkenaan dengan bintang lah. Alright. So habis topik bab 11. So, kita masuk kepada bab 12, iaitu kita akan membicarakan tentang sistem suria kita. So, seperti mana yang anda maklum, kita berada dalam galaksi yang panggil sebagai galaksi Bima Sakti. So, dalam galaksi Bima Sakti ini ada banyak sistem. Maka kita saja ada banyak lagi sistem daripada tengah sampailah kepada ekornya. Tapi antaranya ialah sistem suria. So, kita sekarang berada dalam sistem suria di galaksi Bima Sakti. So dalam konteks sistem suria kita ini, kita ada, bila kita sebut tentang sistem, mesti ada satu bintang. Dan bintang ini dikelilingi oleh beberapa jasad yang kita panggil sebagai sama ada planet, kita ada satelit semulajadi ataupun bulan, dan kita juga ada mungkin lingkaran asteroid, kita ada mungkin komet. So inilah jasad-jasad yang mengelilingi matahari kita. So matahari kita ini adalah sejenis bintang. Bintang apa? Bintang yang bersaiz sederhana. Kena faham? Kita punya sistem suria ini, bintang kita ini iaitu matahari kita adalah bintang yang hanya bersaiz sederhana. Dan berwarna merah kejinggaan segitulah. So dalam sistem suria kita ini, kita ada 8 planet. So kita ada 8 planet yang mengelilingi matahari kita. Daripada paling dekat kepada paling jauh, pertama kita ada Utarid, yang kedua kita ada Zuhal, yang ketiga Zuhrah, maaf. Pertama Utarid, kedua Zuhrah, ketiga ialah kitalah bumi, keempat ialah Marikh, kelima ialah Mushtari, keenam ialah Zuhal, ketujuh ialah Uranus, ke-8 ialah Neptune. So ini adalah 8 planet
yang sudah pun dijumpai, dan sudah pun diisytiharkan sebagai planet-planet yang mengelilingi sistem Suria. Zaman saya dulu ada 9 planet, iaitu planet yang terakhir adalah planet yang dipanggil sebagai Pluto. Namun demikian, kalau tak silap saya pada tahun 2000 something lah, pihak antarabangsa mengeluarkan Pluto daripada senarai planet yang mengelilingi sistem Suria kita. Kenapa? Sebab dalam tempoh-tempoh tertentu itu, mereka menjumpai satu lagi entiti seperti planet yang saiznya lebih besar daripada Pluto. So disebabkan perkara itulah Pluto dikeluarkan daripada senarai planet dalam sistem Suria. So sekarang yang terkini hanya ada 8 daripada Euclid sampailah kepada Neptune. Dan kita ada cara untuk mengira jarak planet daripada sistem Suria, daripada planet tersebut kepada matahari. So kita ada beberapa unit pengiraan, iaitu kita ada unit astronomi, dan juga kita boleh kira bergantung kepada tahun cahaya. Kebiasaan kita dengarkan tahun cahaya, berapa? 2000 tahun cahaya gitu. So kita ada dia punya perbandingannya menggunakan dua unit ini, iaitu unit astronomi dan juga tahun cahaya. Alright, so kita boleh tengok dekat muka surat 262 buku teks kamu, tentang unit-unit inilah. Bagaimana untuk mengirim dan juga membuat pertukaran. So seterusnya kita tengok kita punya planet. Tadi kita kata kita ada 8 planet. Di mana yang paling dekat ialah Utarid, paling jauh ialah Neptune. So bersegi jarak pun kita boleh agak, yang paling dekat dengan matahari planet yang panas, yang paling jauh dengan matahari planet yang sangat sejuk. So kita ada 3 planet yang paling dekat dengan matahari, iaitu Utarid, Zuhrah dan juga Bumi. Secara teorinya, kalau kita tengok dalam konteks ini, secara teorinya planet Utarid paling dekat dengan matahari. So berarti planet Utarid sepatutnya lebih panas daripada planet-planet yang lain. Tetapi dalam konteks yang sebenar, planet yang paling panas ialah planet Zuhrah. Sekitar 460 ke 472 darjah Celsius. Kenapa? Walaupun planet Zuhrah ini planet kedua daripada matahari, tetapi disebabkan oleh adanya wujud gas-gas seperti gas sulfur dioksida, gas karbon monoksida, gas-gas rumah hijau. So terdapat banyak gas-gas rumah hijau yang ada di planet Zuhrah, dan gas-gas ini membentuk satu lapisan di sekelilingnya, lantas menyebabkan haba dalam planet Zuhrah ini terperangkap dan tidak boleh dibebaskan ke angkasa lepas. So ini menyebabkan planet Zuhrah lebih panas daripada planet Utarid, walaupun planet Utarid lebih dekat dengan matahari. So ini kena faham. Untuk kita planet Bumi, kita ni tempat yang ketiga. So kita hampir dengan matahari, tapi tak terlalu hampir dengan matahari. Kita just nice. So suhu kita pun tak sampai beratus-ratus darjah Celsius. Kita sampai lebih kurang dalam maybe around 52 degree centigrade. So dia tak begitu panas, tak begitu sejuk. So kita bersyukur kita berada dekat planet Bumi. Dan kita ada planet Marikh, kita ada planet Mushtari dan sebagainya. So dalam sistem Suria kita, planet yang sangat besar ialah planet Mushtari. So ini yang planet yang terbesar daripada 8 planet Abang Sado. Dia sangat besar, tapi walaupun dia besar, tapi planet Mushtari tiada daratan. Planet Mushtari hanya sekadar gas-gas. Di mana planet Mushtari ini dia berputar dengan sangat laju, menyebabkan gas ini membentuk seolah-olah seperti adanya jasad dalamnya, tapi tidak. Planet Mushtari ini hanya sekadar gas sahaja. So ini ialah planet Mushtari. Tapi dikatakan juga bahawa planet Mushtari ini juga merupakan pelindung kepada Bumi. Sebab apa? First, dia besar. Yang kedua, sebabkan dia berputar sangat laju. Dalam planet Mushtari secara konstannya berlakunya kata macam ribut dan sebagainya, sangat laju. So, jika ada macam mungkin komet ataupun mungkin asteroid yang terkeluar, ataupun mungkin ada meteorit yang orang kata menghampiri ataupun ke arah Bumi, jika mereka menghala ke arah Bumi, jika sampai di Mushtari boleh tarik, ataupun ada kemungkinan dia boleh tarik
objek tersebut dan akan dimusnahkan dalam mustari. Lepas tu dikatakan bahawa mustari ini dikatakan sebagai pelindung kepada bumi, iaitu mampu memesongkan objek-objek besar daripada melanggar bumi dengan daya graviti yang sangat kuat. Okay, so bila dia berputar dengan laju, peti mustari ini mempunyai daya tarikan graviti yang sangat kuat. Okay. Dan kita ada planet Zuhal, planet kedua terbesar dalam sistem Suria. Dan tipikalnya kita tengok planet Zuhal ni ada ciri yang paling istimewa, iaitu dia ada cincin cincin Zuhal. Okay. So inilah kata macam satu kelebihan mana mempunyai sistem gelang, okay, ataupun cincin yang kebanyakannya terdiri daripada ais dengan sejumlah kecil serpihan batuan dan juga debuan. Okay. Namun demikian, jika kita tengok pada semua planet ni, okay, ada beberapa planet yang mungkin dari segi konteks kewujudan bulan ataupun satelit semula jadi. Okay. So antara semua 8 planet ini yang mempunyai jumlah satelit semula jadi paling banyak ialah planet Mustari. Planet Mustari dia ada 67 satelit semula jadi ataupun bulan yang mengelilinginya, diikuti dengan planet Zuhal ada 62, planet Uranus ada 27 dan planet Neptune ada 14 bulan yang mengelilinginya. Okay, manakala Marikh ada 2 bulan, Bumi ada 1 bulan. Okay, so ini antara ciri-ciri planet dan dalam sistem Suria. Okay, dan kita juga boleh tengok rasanya antara kelainan kalangan planet ini ialah daripada segi bagaimana mereka berputar pada paksinya. Okay, so arah putaran planet pada paksinya pada kebiasaannya daripada barat ke timur. Okay, barat ke timur, kecuali 2 planet yang tidak mengikut hukum ini, iaitu planet Uranus dan juga planet Zuhrah. Okay, planet Uranus dan juga planet Zuhrah dia berputar pada paksinya daripada timur ke barat, dia terbalik. Okay, so planet Zuhrah dia berputar daripada timur ke barat, maka planet Uranus ni dia berputar daripada sisi ke sisi. Okay, dia selalunya kalau kita tengok putaran planet pada paksinya ada dia punya kecondongan pada dia punya paksi. Okay, ada yang tegak, ada yang condong, macam kita bumi condong. Okay, tapi untuk planet Uranus dia sisi. Okay, dia memang 190 degree terbalik ini. Maka kita akan berputar pada sisinya. Planet Zuhrah berputar pada paksi daripada timur ke barat. Dan selain pada 2 planet ini semuanya barat ke timur. Okay, so ini antara kelainan lah yang kita boleh detect pada setiap planet. Okay, dan daripada segi cara teorinya, okay, secara hipotesisnya, okay, apa yang akan berlaku? Okay, apa yang akan berlaku jika putaran bumi ini menjadi perlahan atau berhenti berputar? Okay, untuk makluman kamu, bumi ini dia berputar pada paksinya selama 24 jam. Okay, so bumi mengambil masa selama 24 jam untuk membuat satu putaran lengkap pada paksinya. Lepas tu kita ada 24 jam sehari. Okay, berarti bila sampai ke 24 jam, berarti bumi sudah pun melengkapkan putarannya pada paksi. Okay, dan bumi juga mengambil masa lebih kurang 365 hari untuk melengkapkan dia punya peredarannya mengelilingi matahari. Okay, so bumi mengambil masa selama 365 hari untuk melengkapkan peredarannya mengelilingi matahari. So 365 hari bersama dengan 1 tahun. Okay, so bilangan tahun. Okay, so contoh tahun 2020, kita sekarang berada di bulan 11. Okay, so berarti sekarang ini kita punya bumi sudah hampir melengkapkan peredarannya mengelilingi matahari. Okay, so bila sampai pada 31 Disember 2020, bila sampai pada 1 Januari 2021, maka bumi sudah pun melengkapkan melengkapkan peredarannya mengelilingi matahari. So next year dia akan ulang balik. Okay, so 24 jam untuk melengkapkan putaran pada paksinya, 365 hari untuk melengkapkan peredaran bumi mengelilingi matahari. So kedua-dua ini berlaku secara serentak. Okay, so kita boleh nampak betapa besarnya kuasa Tuhan. Alright, so
So setiap planet dia akan ada waktu yang berbeza, okay, dalam putaran mengelilingi matahari juga dalam putaran pada paksinya. Okay, so bergantung kepada kelajuan planet tersebut. Okay, macam contoh kita planet Mushtari, dia berputar pada paksinya, melengkapkan putaran pada paksinya selama 10 jam saja. Cepat. Okay. Kalau macam manakala ada planet macam contoh planet Zuhrah. Okay, kita tengok planet Zuhrah mengambil masa 243 hari hanya untuk melengkapkan putaran pada paksinya. Lama. Okay, 243 hari. Okay, so bayangkan betapa permukaan Zuhrah tu terdedah pada matahari sangat ekstrim. Yang belakang sangat ekstrim. Okay. Lepas tu suhu dia tak stabil. Alright. So ini bersegi putaran pada paksi dan juga peredaran mengelilingi matahari. Alright. So, jika bumi ini dia lambat berputar ataupun dia berhenti berputar pada paksinya, apa yang akan berlaku? So, ada 4 senario yang mungkin boleh berlaku. 4 kesan. Yang pertama, kita akan dapati bahawa waktu siang dan juga waktu malam yang panjang di dua bahagian bumi yang berbeza. Okay, sebabkan dia perlahan. Okay, ataupun dia mungkin dah terberhenti. Sebila bumi ini mula perlahan atau terberhenti berputar, so kita akan terdedah pada dua kawasan yang ekstrim, paling panas dan juga paling sejuk. Okey, ataupun senario kedua, waktu berlaku pasang surut air berubah. Okey, sebab bumi dia dah lambat berputar ataupun dia mungkin berhenti, so bulan pendedahan pada bulan pun semakin perlahan atau semakin lambat. Menyebabkan waktu berlaku pasang surut air di bumi pun akan mula berubah. Ataupun senario ketiga, pertambahan kawasan gurun pada bahagian bumi yang menghadap matahari. Okey, so bila berlakunya perlahannya putaran bumi pada matahari itu, okey, bahagian yang terdedah kepada matahari ini sangat panas, lalu dia akan memusnahkan apa saja hidupan dekat situ, menjadikan kawasan tersebut padang jarak, padang terkukur, iaitu gurun lah. Okey, ataupun suhu pada bahagian bumi yang tidak disinari matahari akan menjadi sangat dingin atau sangat sejuk. So ada satu kawasan yang sangat panas, satu kawasan yang sangat sejuk. So suhu yang ekstrim. Okey. So ini secara situasi yang hipotetikal lah, secara hipotesisnya apa yang mungkin boleh berlaku. Alright. So kita tengok kepada satelit semula jadi. Okey. Apa itu satelit semula jadi? Satelit semula jadi merujuk kepada apa sahaja jasad yang mengelilingi planet dengan orbitnya sendiri. Itulah satelit semula jadi. Untuk bumi kita hanya ada satu saja, iaitu bulan. Okey. Dan bulan ini dia akan mengelilingi bumi kepada paksinya pada waktu yang telah pun ditetapkan. Okey, dan selalunya tempoh masa putaran bulan pada paksinya dan juga peredaran mengelilingi bumi adalah sama. Okey, so macam kita tengok bumi ni dia lain kan. Okey, bumi berputar pada paksinya 24 jam, mengelilingi matahari 365 hari. Tapi untuk bulan, waktu putaran pada paksinya dan juga waktu peredarannya mengelilingi bumi adalah sama, iaitu lebih kurang 27 hari. Okey. So, oleh sebab itulah kenapa permukaan bulan yang sama akan sentiasa menghadap ke arah bumi pada setiap masa. Okey, kalau kamu tengok pada bulan, okey. Contoh tengok bulan pada hari ini. Okey, kita akan nampak bahagian yang sama saja untuk esoknya, lusa dan juga tulat. Sebab apa? Sebab tempoh waktu putaran pada paksi bulan dan juga tempoh bulan mengelilingi bumi adalah sama, iaitu 27 hari. Okey. Cuma yang berbeza ialah dia punya fasa saja yang berbeza, fasa-fasa bulan. Okay, yang kita gunakan sebagai sumber rujukan untuk menentukan kalender, kita punya kalender bulan atau kalender hijriah kita. Okay, macam Rabiul Awal, Rabiul Akhir, semua ini merujuk kepada fasa-fasa bulan. Okay, daripada anak bulan sampailah kepada anak bulan kembali. So dia ada fasa-fasa tertentu. Okay, sebab kenapa ada fasa tertentu? Sebab apa? Perbezaan antara bumi dan juga bulan. Perbezaan masa yang diambil pada bulan dan juga bumi berputar pada paksinya menyebabkan berlakunya pembentukan fasa. Itu fasa-fasa bulan, pada anak bulan, bulan sabit, apa semua, bulan separuh dan sebagainya, sampailah kembali kepada anak bulan. Okey.
Dan akhir sekali kita akan sentuh tentang apakah ciri-ciri bumi yang menjadikan bumi ini sangat sesuai untuk kehidupan. Okey. Pertama, kita tengok bumi mempunyai sumber air yang sangat banyak. Yang kedua, bumi ini mempunyai kandungan oksigen yang sangat tinggi untuk bernafas. Yang ketiga, suhu bumi yang sesuai, tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Yang keempat, bumi mempunyai lapisan-lapisan atmosfera yang akan menghalang sinar-sinar berbahaya untuk sampai ke bumi. Yang kelima, bumi menerima cahaya matahari untuk proses-proses pertumbuhan. Dan yang keenam, bumi mempunyai tarikan graviti yang boleh menarik objek supaya tidak terapung di angkasa lepas. So, ini adalah 6 ciri-ciri bumi yang menjadikan bumi ini sangat sesuai untuk hidupan. Okay. So, bersama-sama dengan video ini, saya akan sertakan beberapa link di YouTube. Okey, kamu boleh klik link tersebut dan kamu boleh tengoklah penerangan yang lebih baik ataupun mungkin visual yang lebih baik berkaitan dengan planet-planet yang ada dalam sistem suria kita. Okey, dan pada hari ini juga saya sertakan sekali latihan dalam bentuk Kahoot. So, saya harap anda semua sudah pun install Kahoot di handphone anda. So, anda diminta untuk menyiapkan latihan tersebut sebelum jam 5 petang hari ini. Okey. So, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kelas yang akan datang kita akan bicarakan pula tentang meteoroid dan juga dia punya adik-adik lah. Okay. So, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay at home.